Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya dapat masuk pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan yang dapat masuk, saya ucapkan selamat datang. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada apa-apa soalan, insyaAllah tuan-tuan boleh tanya. Saya mengalu-alukan sebab ini merupakan sembang-sembang dan terdapat beberapa soalan bertanya dengan coaching. InsyaAllah setelah video saya akan beri jawapan seadanya. Berhubung dengan hari ini kita cakap dengan brief coaching. Lain-lain matter yang subjek yang tuan-tuan dan perempuan rasa perlu tuan-tuan boleh nyatakan kita selalu. Tapi hari ini saya nak cakap berhubung dengan brief coaching. Sebenarnya kita coaching itu very brief but very effective. Jadi sekiranya tuan-tuan dan perempuan ingin perkara lanjut, sila bertanya dengan saya. Saya kalau boleh nak cuba bawa methodology of coaching yang mana dia banyak kaedahnya, dan there are many ways of doing things. Dalam abad ke-21 ni berbagai-bagai kaedah new finding, discovery dah dapat. Because saya juga masuk dalam IOC, iaitu Institute of Coaching. Saya juga member Institute of Coaching di US. Dan saya dapat banyaklah anything new yang latest yang bersangkut paut dengan coaching. Dan IOC ni dia bebas, dia daripada universiti. Dan juga terdapat juga daripada universiti di Australia. Okay. Jadi hari ini kalau sebelum tu saya dah terang dah sedikit konsep, approach, teknik dan sebagainya sebagai satu pencambahan idea, sebagai satu penceritaan untuk maklumkan kepada sahabat-sahabat. Jadi sebelum Muhammad lagi nak masuk, kita tunggu sekejap bagi kawan-kawan lain semua datang. Dan saya pun rasa yang saya nak cakap ini pun kebanyakan benda yang bersangkut paut yang apa telah nyatakan, tapi I want it to put it into the right perspective. Supaya lebih jelas lah kalau ambil lah sikit keluar teknik-teknik yang ada sangkut paut. Dan di sini juga merupakan tempat yang mana kita berbincang, bukannya kita nak komplain ke apa, tidak. Itu bukan nak kata this idea that I'm giving you if to become an eye opener. Dan dalam tahun 2020 menuju kepada 21, kita dah nak masuk dah melangkaui tengah-tengah bulan 2020 nak pergi ke 21. Sebab saya ingat lagi setahun yang lalu, aktiviti yang lalu, because in time Facebook tu dia revisit apa-apa yang kita lalui. Dan ada terdapat satu teknik yang mana saya juga guna pakai, tapi saya pakai big model iaitu CDF, Constructive Developmental Framework, iaitu dia yang merangkumi social, emotional, cognitive, environment, psychological behavior, kita boleh dengar dan sebagainya. Tapi hari ini, macam mana teknik, sedikit teknik kami brief coaching. Kita coach dia simple but direct and very effective. Yang tu dia panggil brief coaching. Sering kali juga saya ditemui oleh ramai orang yang mengenali saya, bertanya macam mana boleh tak tolong saya, coach saya. Ni dia datang yang rela. Saya ada isu ni. Jadi memang brief coaching ni is quite tough kalau kita tak biasa. Tapi it is very interesting and very effective. Cuma saya nak terangkan sedikit step saja. Jadi saya kata coaching is real coaching. It's not, dia tak ada cacang merbah lah dengan lain-lain. I'm trying to bring it into reality of coaching as it is. Jadi ingat kata coaching, orang kata untuk mengeluarkan potensi seseorang yang tak disedari oleh dia tu
Tapi bukan baca silap mata, tapi kita hanya menggunakan pendengaran daripada percakapan, dan tentu yang lain-lain belajar menggunakan presupposition. Itu semua mustahil. Ada basic communication, you kena tahu presupposition, macam-macam lah lagi, how you want to do intonation, macam sekarang ni banyak orang pergi belajar menyanyi kan, menyanyi macam mana you punya pitching dan sebagainya. So dalam coaching berlaku dalam percakapan, because seperti kita tahu percakapan ni dia merupakan the words yang kita cakap ni merupakan 93%. Okay? How you say is 93%. What you say is only 7%. So itulah yang sesuatu yang memerlukan praktis. Kalau kita tak dipraktis, then benda tu jadi jengkal, pelik. Sebab bila nak buat brief coaching ni, dia sekali lah kadang-kadang lemah kita. Dia datang sekali ataupun 2 kali. Dan sometimes dari inilah dia kena calculate dengan time constraint dengan sebagainya. Jadi kita kena fokus. Dia ada terdapat sekurang-kurangnya dalam teknik yang saya gunakan ni. Kalau tuan-tuan dah pakai apa model sekali tu, tuan-tuan nak pakai kru ke apa ke, it's okay. This is how you do it. Yang mana yang lebih sesuai dengan anda. You have your own style of coaching. Nobody can disturb you. Because tiap-tiap orang punya thumbprint yang berbeza. Even pokok pun ada thumbprint yang berbeza. Saya dimaklumkan kawan saya profesor di UKM, dia kata pokok pun thumbprint dia berbeza. So, jadi kita ni sama tetapi berbeza. Kita berbeza sebab kita sama. Kalau tak sama, kita tak boleh berbeza. Jadi yang asas yang saya cuba terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ni ialah sesuatu yang kadang-kadang mungkin kita tak tahu, tak diduga sebab kita tak nampak dalam ilmu tu. Misalnya seorang klien mai, dia kata, saya tolong saya, dia kata, dia telefon, boleh tak? Dia kata, saya ni ada hal tertentu sekian dan boleh tak ikut saya? Saya kata kalau ikut ni, tapi dia kata memang usaha sangat, saya nak pergi meeting dan sebagainya. Ataupun dia ada special appointment yang dia nak clarify, dia nak menjelaskan lagi apa yang dia perlu jelaskan. Selalunya orang datang ni ada macam negotiation dan sebagainya. Jadi kita kena maklum kat dia lah apa cara dia yang guna pakai. Kalau itu saya maklum kat dia. Kalau you agree, this date you datang. Tapi I maklumkan, this is what I'm going to do. Alright? Apa I'm step dan sebagainya. There's nothing hiding dan sebagainya. So bila dia datang, dia ada 5 step model dia tahu ni. Okay? Selalunya orang yang datang kat kita tu dia ada sikit macam mungkin kita setback. Ada sikit yang kadang-kadang sesuatu yang dia cita-citakan. Even few coaches, few other professional yang buat saya pun macam juga lah, macam athletics punya expert dan sebagainya. Dia ada agak benar sesuatu yang memerlukan bantuan ke kita. Yang pertama sekali kita nak faham. Bila pertama kali, saya kira lah co-creating apa tu, saya tak mau cerita dah semua data. Saya dah kira dalam suasana, dalam coaching. Yang membezakan daripada coaching lain ialah the way we speak, dia kata dia laser, okay? Laser straight to the point. So of course kita pun bukan nak tahu sangat dia punya problem. Dia bila datang, kita pilih oleh sebab sebagai manusia biasa, dia akan mula dengan isu-isu dia. So the first step when dia cerita dengan isu-isu dia banyak cara tuan-tuan boleh tanya. Banyak cara. Saya tak deny ada tuan-tuan ada expert dalam bidang tu. Tapi ada satu cara yang kita dapat dua perbezaan. Bila dia mai kat kita ni, kat seseorang nak bantuan, tak kira you counselor ke hypnotherapy ke apa, orang bila mai kat you tu memang dia memerlukan bantuan. Especially we are doing process consulting yang mana kita membantu orang. Ada setengah mak bapak mai cakap kat saya jumpa mak bapak mai kata how to improve my son education, macam mana you tolong bantu saya. Saya kata saya tak nak bantu apa, dia kata because you are the expert, itu you punya family dan sebagainya. Tapi bila dia tengok kita bantu dia, insyaAllah saya the teknik coaching yang saya guna, macam mana dia cerita dia nak selesai isu-isu pembelajaran anak-anak dia. Saya coach only the father, the responsible person yang come nangis-nangis dan sebagainya. Jadi saya cakap kat dia, what I can do is this way. So after 1 year dia coming back balik kat saya, anak dia dapat semua straight A. Jadi saya kata apa yang buat? Oh dia kata dapat dah saya dengar. This from you, this from you. Because yang kita buat ialah kita keluarkan potensi diri dia. Selalunya dia akan cerita isu-isu. So first thing kalau kita
Seringkahnya kalau nak dengar orang tanya sesuatu, tanya dia. Selain dia cerita lah. Ini saya langkah lah, langkah sana langkah ni. Tapi dia tahu tuan-tuan depan sini ada pengalaman. You go straight. Yang dia cerita sekarang ni, isu yang dia cerita kat kita sekarang ni, yang dia cerita ni telah pun berlaku. Sebenarnya bukan baru nak berlaku. Telah pun berlaku dan dengan harapan dia kata in the future, the future perfect. So kita bring down the future perfect, akan jadi lebih baik. Selalunya kita tanya dia lah, dia keadaan dia, masa dia cerita sekarang, masa sebelum dia main cerita kat saya, tu lain. Selepas dia cerita dengan saya pun lain. Jadi kadang-kadang daripada dia cerita, bila kita cakap dengan dia, cuba tuan-tuan tanya dia, apa beza sekarang ni, bila you depan dengan saya, selepas you cerita ni, apa beza pada you? Apa akan nampak ciri-ciri yang you boleh selesaikan? Dia akan terbenung tuan-tuan. Dia terfikir, ya tuan, selepas saya bincang lagi saya nampak ada satu jalan. Dia dah nampak satu jalan. Jadi rupanya dia cubalah buat sesuatu that we are doing to do something differently. Sebab kalau kita tanya soalan pertama, dia dapat jawapan yang sama. Kita soalan yang sama, dapat jawapan yang sama. Jadi kita tanya soalan yang menyebabkan dia melihat sesuatu dalam different perspective. Because seseorang yang main kat kita, dia ada sesuatu dalam fikiran dia, kadang-kadang di waktu tu dia tak nampak, tak jelas. Tetapi bila dia berbincang kita, sesuatu tu akan timbul. Kemudian saya cerita macam mana tool dia. Tool pakai dalam masa 40 minit ni. Apa tool yang saya nak tunjuk kepada tuan-tuan perempuan supaya tuan-tuan boleh pakai bantu orang tu supaya dia tak rasa tersinggung, dia tak rasa macam dia terhina dan sebagainya. Dan tu lepas kita tanya dia akan selalu cerita, ingat saya cakap relationship, hubung kait antara guru dan sebagainya, ataupun anak murid, ataupun dengan buku dan sebagainya. Dia tanya dia, dalam keadaan yang suasana itu, apa yang terbaik dia pernah bincang dengan anak-anak ibu dan sebagainya. Memang belai tuan-tuan. Sikit saya beri tempahan. Sebab saya tak boleh check ni siapa yang masuk ni, saya tak bring up into my StreamYard lagi. Mungkin yang mana buat parenting tentu tahu, parenting dan sebagainya. Ada sesuatu yang terbaik, tapi kita terlepas pandang. Okay. Step yang ketiga ataupun step yang kedua, kita minta dia cerita sesuatu yang terbaik walaupun benar tu sikit. Kita boleh exception. We asking for the exception. Walaupun dulu tak jaya, dulu dia tak marah, walaupun kita cakap dia tu tak mau cakap. Walau kita tuduh dia tak cakap, tak boleh dah buat usaha macam-macam dah dia cakap. Kita tanya dia satu je sah. Pernah tak jadi satu orang terkecuali ataupun exception yang mana satu ketika dulu you cakap dia dengar, satu ketika cakap tu dia terima. Maksud dia pernah teguran nasihat pada anak kita ke, pada kawan-kawan kita, adik kita, dia fikir ya ada satu ketika dulu. So you want him to flashback that and bring it forward. Because yang itulah yang positif yang dia tertinggal. Step yang ketiga, kita akan tanya dah. Selalunya dia ada sikit cadangan, dia ada sikit cara-cara nak menyelesaikan benda tu. Ingat soalan saya ni bukan saya yang reka kat dia. From what he told us, dia menggambarkan dia sendiri ada cara-cara tu sendiri. Kita boleh tanya, daripada situ dia akan keluarkan jawapan yang kadang-kadang terketak-ketak, tak certain, tak sure sebagainya. Jadi kita yang dengar ni kita tunggu reaffirm dia balik. Itu yang ketiga. Masuk yang keempat, selalunya kita tanya dia balik, kalaulah dia dapat buat sesuatu yang terbaik sekarang ni, apa perubahan dari diri dia dan diri anak dia, ataupun diri dia, diri pelanggan dia dan sebagainya. All this thing yang of course saya kena bagi kelanjutan, saya anggap tuan-tuan semua ada berpengalaman. Ini adalah banyak cara-cara dia hasil dari pendengaran yang kita lalui. My peringkat kelima, ini the last one, daripada sini dia dapat satu mata. Because remember, coaching is a learning lab. It's a learning lab. Apa pembelajarannya? Kadang-kadang saya sendiri dapat pelajaran. Saya kata daripada bincangnya ni banyak boleh kita ambil sebagai pengajaran. Saya tak tahu apa pengajaran tuan-tuan. Nanti dia cerita balik. Actually he's talking to himself. Itu the basic 5 step yang kita pakai. Right? 5 step, simple. Tapi itu briefing dan in term of ni very expensive. And distance tengah tu saya biasa dia main pada luar negara. Okay. Tapi selepas tu saya buat ada 6 month coaching lah. Dia main pada luar negara. Dia jumpa dengan saya di airport. Okay. Lepas dia berehat, dia mandi. Lepas dia cukup rehat memang, saya push dia. Semakin nak agree.
Lepas saya course dia minta saya course dia every month 2 kali. So boleh kita course di airport. It was 6-7 years ago. Habis kita course dia relax, kita makan apa ke dinner tu, dia terbang balik. Soalan dia, mereka orang kata dia mai jumpa kita. Fikir tak tuan-tuan? Lepas tu dia continue balik dengan saya. Lepas tu dia buat main balik. Dia bawa semua dia networking contact dia. So secara tak langsung teknik yang saya jumpa walaupun sekali jumpa menyebabkan dia nak 6 bulan. So 6 bulan more proper and dia pun lebih naik pangkat, berjawatan dan sebagainya. Jadi teknik yang saya tunjuk tuan-tuan ni kalau selalunya kalau yang mana masuk dalam kelas saya tak nak sembunyi, saya bagi. Cuma ikut level kepahaman dan skill yang ada, ikut kebolehan seseorang lah. Jadi apa yang saya sebut tadi, kalau daripada situlah alat-alat yang guna, you nak pakai presupposition ke, you nak pakai visualization ke, it's okay. Bagi as long as when we do something, kita buat sekali, dia nak sampai 6 kali, dia nak sampai 12 kali. Setengah tu yang daripada dia tak tahu apa sampai dia berjaya pun sekarang ni pun dia masih jumpa kita lagi. Sekarang ni dia masih minta kita lunch lah, dinner dengan dia. Because dia kata, I need someone to talk to. Kita memerlukan seseorang yang boleh kita bincang dan cakap. Jadi perkara-perkara ni lah yang kita nak kena ambil kira. Kadang-kadang kita pun tak sangka benda-benda yang macam tu boleh menyebabkan kita rasa ada kebaikan. Okay? Selalunya bila kita nak cakap benda ni lah, kita punya pendengaran dan kita lebih relax, dengan kita lebih bersedia. Okay? Dan kita mendengar dia punya word. Okay? Kadang-kadang kita guna balik keyword dia. Kalau you boleh, keyword dia. Tu keyword dia macam mana pula, nanti kita akan buat. Kalau nak tahu tu kena buat kursus lain lah. Jadi kena dengar keyword dia. Kadang-kadang kita boleh pakai presupposition dan sebagainya. Dan kadang-kadang the different dan semua ni, semua teknik-teknik yang boleh guna pakai. Sebab tu kita melatih tu, you mendengar dulu. Right? Lepas you dah mendengar, kita tanya oleh apa yang you dengar. There are people yang belajar, kita suruh you translate apa yang you course dia tengok. Saya tengok apa dia cakap, apa yang you dengar. Because apa yang you dengar, you akan tanya soalan. Kita tanya balik, betul kan you tanya soalan ni? Itu betul tak? So dia cakap ni, apa yang you tanya? Tak relevan. Kadang-kadang kita menjadikan dia ada train of thought, dia lari. Especially kita coaching people at high caliber lah. Kalau tak kisahlah kalau channel tu okey. Ini high caliber. Yang CEO, executive, higher senior executive, dia memang guna memang. Jadi kita akan memerlukan pendengaran. Selalunya seseorang cakap sesuatu kita, selalu saya ingat, when a person say something, you must have a good reason to be. You must have a good reason to say. So a good reason tu menyebabkan dia terfikir balik apa menyebabkan dia kata semikian. Itu kita mendengar pada structure. Okay? Lagi satu kita jangan lupa, ingat saya cakap relationship. Jangan lupa tanya keadaan relationship dan sebagainya. Inilah yang dikatakan cara-cara dia. Tapi tool-tool yang dia pakai, yang dia kira satu, moving forward question. Kedua, dia akan pakai scaling. Scaling cukup. Ketiga, dia guna silent. Ini yang kita kenal like silent. Saya guna banyak silent. Kadang-kadang saya cepat saya turun, kadang-kadang saya slow. Kadang-kadang I tend to be silent more. Because a person very talkative, very intellectual, using a lot of intellectual approach but less on empathic kind of thing. Jadi saya kena silent. Nak silent tu kita boleh latih. Yang keempat, kita pakai macam presupposition ataupun kita pakai if function. Kalau yang pernah pakai if function, iaitu berhubung dengan keajaiban. Kita panggil miracle question. Yeah, miracle question is by itself. It's a book on that, written by Insu Kimberg dengan Insu Kimberg dengan kita panggil Peter Szabo, MCC. Peter Szabo, Insu Kimberg dah meninggal, dah mati. Peter Szabo, dia dari Switzerland. Jadi teknik-teknik itu tuan-tuan boleh pakai. Selain daripada teknik tu yang saya sebut tadi, dia tuan-tuan boleh pakai juga kalau tuan-tuan ada berilmu, iaitu teknik yang kita panggil not knowing skill. Not knowing skill is satu behavior yang saya katakan 93% tu how you say is not knowing. How you show sincerity. And affirmation pun kena sincere, bukan main-main. Dan dengar intonation ni pun kena sincere. Tidak you macam berlakon, dia tanya apa, you tanya soalan tu, dia kartun. So
Itulah yang digunakan kalau kita ada skill, kita buat kita kata buat dalam brief coaching, kita boleh bantu seseorang tu. Jadi kalau kita dapat memahami apa yang saya sebut tadi, insya-Allah skill sebanyak boleh membantu. Tapi kena ada wide exposure lah. Selalunya orang bincang sesuatu dia tak ada lari. Keadaan sekarang, keadaan selepas dan keadaan akan masa akan datang. Tiga benda ni selalu dia orang berbincang dan cakap dengan kita. Setakat ni kalau saya rasa saya cakap dah lebih kurang 20 minit. Oh ya, 20 minit. Kalau tuan-tuan ada apa-apa yang nak tanya, elok ataupun nak share, you can share with me. Nanti saya nak tengok, saya tak tahu dia apa yang telah dituliskan di sini. So far tak ada lagi kot, saya rasa. Mungkin tak ada lagi pertanyaan atau feedback. Mungkin banyak peserta hari ni, ada banyak yang orang buat live. Saya tengok ramai buat live. Tapi yang saya katakan tadi lah, kalau saya dah maklum tu, saya akan terus buat lah walaupun saya cakap seorang, tak apa. Sebab sekarang ni saya punya ni, habis-habis ni, kemungkinan saya akan switch off, alright? Because terlampau panjang sangat. Saya akan switch off live ni. Sebab banyak sangat dia bergulung-gulung, dia pun ikut masa dan waktu. Itu sedikit sebanyak yang saya nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan kedua, yang panggil pakai adalah guna. Dalam ni teknik saya panggil useful, kita panggil useful language skill. Macam mana kita guna bahasa yang elok. Bahasa kita tu nak construct sentence tu. Kita kurangkan jargon ataupun kata-kata yang besar, kata-kata yang boleh orang buat terkejut dan sebagainya. Kita guna bahasa biasa sahaja. Iaitu kita gunakan useful language, bahasa-bahasa yang elok, yang sedap didengar. Kemudian di sinilah kita gunakan the power of silence. Saya boleh buat khusus the power of silence ni. Memang power of silence ni jarang orang train, because yang kita nak buat ni, nak training listening skill saja, saya boleh buat syarat you must have 60 hours of learning with me. 60 jam. Listening skill. Right? Because listening skill dia bermula dari power of silence. Jadi kita boleh berfikir, masa coaching boleh berfikir. Maksud saya, waktu klien tu cakap, kita jangan fikir, kita dengar seadanya. Habis dia cakap, kita fikir, baru kita tanya. Kadang-kadang kita dengar sama orang tu, so kebanyakan kita pakai repeat. I mean recycle the whole thing kadang-kadang. Bahkan orang tu berbeza. Ini teknik yang saya tunjuk lah, itu masing-masing cara. And then, selain daripada cakap mengapa, kita gantikan dengan apa. From why, what. Dan kita boleh tukar, lebih kurang sama je. Tapi ada setengah orang dia skillful dengan knowledge dan skill yang ada pada dia, dia menggunakan kata why, menyebabkan orang tu tak usah marah, tapi that is highly skilled. Boleh ditanya juga kalau kita tanya why. Selalunya dia pakai macam kita gunakan bahasa yang tentatif, Melayu kata sesuatu yang boleh menggalak dia pergi ke hadapan lagi. Misalnya saya nak sesuatu dia cerita kat kita ni, kita kena tentatif bahasa dia macam ni. Selalunya Mak Sadah cakap lah. Dia cakap saya tanya, I wonder how realistic it is to you now. Kita heran, macam mana keadaan sebenarnya kat you sekarang. Itu bahasa tentative language. Jadi soalan-soalan tu memanglah ini orang yang tentang coaching tu memanglah dia ada skills, kebolehan dan sebagainya. Sekurang-kurangnya tuan-tuan boleh mendengar apa dia cakap. Apa dia cakap tu kita belajar pada dia. Sebenarnya kita tanya untuk kita nak tahu pada dia. Bila dia bagi jawapan, bukan saja kita tahu, bahkan membantu dia nak terima sesuatu dan melihat sesuatu yang lebih baik. Selalunya orang putih kata what else. Kita kata ada lain-lain lagi. Tak payah ada lain lagi, kita tengok lain-lain lagi. Kalau ada lain lagi, umpamakan kita anggap macam dia ada. Kita ada lain-lain lagi, apa lagi dia boleh cakap? Dia boleh cakap sebagainya. Itulah some of the two yang boleh kena pakai. Tapi ingat, kadang-kadang kita kena compliment juga. Compliment tu dalam bentuk feedback. Jadi apa yang saya terang ni, saya rasa bolehlah kita kira sebagai sesuatu yang beri sikit penambahan. Dan saya nak tengok ada apa-apa lagi tak yang dimaklumkan oleh peserta. So far tak ada. Okey. Tak ada yang dituliskan oleh peserta. Okey. Kalau ada tolong maklum. Itulah penerangan ringkas saya hubung dengan dikatakan sembang-sembang Master Coach, hubung dengan brief coaching.
brief coaching ni dia brief dan direct, succinctly to the point. Succinctly straight to the point. Jadi secara tak langsung orang yang depan kita tu dia dapat cara-cara untuk menyelesaikan dia. Jadi dengan demikian kadang-kadang dapat membantu dia lebih berdikari dan bersedia untuk dia maju ke hadapan. Benda-benda macam ni kita memerlukan pendengaran, kita kena keadaan yang cukup relax dan kita tak rasa tergesa-gesa. Especially kalau kita cakap orang top gun, orang yang duduk atas, orang yang ada power, orang yang kita punya senior, kita punya big boss dan sebagainya. Kalau kita ada skill ni, mereka pun suka persembahan kita. Sebab cara kita cakap tu, kita tak push, kita tak condemn, kita tak sebagainya. Jadi brief coaching memerlukan pengalaman dan menggunakan bahasa yang elok dan lebih patut bila bercakap dengan seseorang. Sebab tu saya kata kadang-kadang kita boleh dengar keindahan orang bercakap. Jadi saya ingat lebih kurang 35 minit ataupun 40 minit dah saya cakap. Saya pun tak tengok di sini ada time. Kalau lebih kurang 30 minit, saya ingat dalam 30 minit lagi. Kalau tak ada apa, cukup 30 minit, saya akan off-kan, kan ada soalan. Oh ya, sebelum saya habiskan tu, cuma bila buat brief coaching ni, kita kena betul-betul mendengar dengan seadanya. Sebab dia datang dengan penuh semangat, penuh harapan dan kadang-kadang dia datang tu dengan kepayahan dan kesusahan. Macam-macam dia orang, setengah yang jauh dan dekat, setengah dengan tak tidur dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan, tuan-tuan kalau yang tengok recording nanti, sila ketik dan tulis di bawah ni. InsyaAllah saya pun dah dapat juga banyak permintaan yang nak buat coaching certification dekat 7-8 orang dan saya akan maklumkan, tapi kalau dah ada permintaan tu kita senang buat. Jadi kalau tuan-tuan ingin mengetahui lanjut, you can ask me or can you write here. Terima kasih yang bertanya saya pada hari itu. Saya dah hantar WhatsApp, cuma dia tak jawab WhatsApp saya. Dan lagi satu, of course 13 bulan ni kita masih lagi menunggu siapa-siapa nak daftar. Kita punya special khusus iaitu meningkatkan potensi diri, nak meningkatkan our potential. Potential tu Allah bagi kat kita, memang ada, cuma kita tak tahu tahap mana. Sebab Allah kata dia takkan membebankan seseorang tu mengikut kemampuan seseorang tu. Sebab tu insyaAllah dengan hadir kursus ni buka sikit some idea, buka sikit lapangan dengan harapan bahawa kita boleh maju ke hadapan. Kadang-kadang kalau kita tak dapat peluang benda macam ni, itu menyebabkan kita rasa macam ni pun tak apalah. Tapi kalau kita dah melihat sesuatu, insyaAllah terbuka. Bila terbukanya jalan lebih luas, maka harapan kita untuk menjaga depan tetap ada. Yang kedua, kita akan juga sambung, saya dah dapat dah tu untuk lanjutan kursus-kursus yang kita akan buat teknik pendalaman lebih detail tentang teknik yang saya sebut dulu, penggunaannya di dalam harian, di dalam jalankan tugas, di dalam menggunakan coaching. Macam mana coaching boleh membantu seseorang tu mengembangkan dia punya market. Sebab setengah orang tak mampu lah dia nak tukar the whole business model. Dia tak mampu because dia tukar tu, everything change. Nah, kebanyakan ni trying to do something is how to reduce, how nak memperbaiki cash flow dia, how to increase-nya dia punya liquidity ratio. Jadi brief coaching ni lah cara tak langsung membantu seseorang sebab dia boleh main sekali dua walaupun mahal, tapi dia memang berkesan pada dia, maka dia datang. Okey, kalau tuan-tuan rasa ada apa-apa soalan, sila tulis dan insyaAllah saya akan maklumkan kalau ada pemberitahuan lagi dan kemungkinan kalau tidak apa-apa malam ni mungkin saya akan buat juga kalau ada permintaan. Sebab selalunya yang saya dapat maklum ni, selepas saya habis, selepas saya keluar daripada orang kata apa, dalam sesi live ni, saya dapat feedback, dah terlepas lah. Jadi kalau feedback dibagi sekarang, Alhamdulillah. Terima kasih yang datang. Saya tak tahu sama ada Cikgu Jinggo, saya nampak sini ada, no. Okey, no. Ni nampak lah. Okey, terima kasih Dr. Amir, terima kasih Muhammad Syubhi, Cikgu Jinggo, Mr. Elvin Mahathir, Yunus. Okey, terima kasih. So, I do not know sama tuan-tuan masih ada sini lagi ataupun telah keluar dari sini. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan lagi tuan-tuan boleh tanya saya. Saya ucapkan yang sudi datang hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat sedikit pencerahan macam mana kata brief coaching.
singkat, padat dan menepati kehendak dia. InsyaAllah dengan cara tak langsung dia boleh cari solution yang kita kata dia sendiri rasa tak sangka-sangka yang dia prediksi. Dia prediksi. Oleh itu saya ingat takat ini saja, saya ucapkan Syabas, terima kasih yang sudi masuk. Saya masih sampai petang ni saya masih on lagi orang kata apa, masih on lagi video ni. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa malam ni saya akan switch off. Dan because kalau ada keperluan untuk malam ni pukul 10 saya akan live. Jadi tengok sama ada permintaan atau tidak. Tapi banyak sekarang ni bukan semua orang nak cari jalan how to increase balik the cash flow. Dia banyak cara sebab yang tu kita kena, itu termasuk dalam business coaching. Business coaching yang mana kita akan buat penjelasan balik dalam business coaching. Kadang-kadang brief coaching, saya nak tangkut baik ini, brief coaching ni kadang-kadang kita sembang dengan orang sambil dia kedai kopi yang kita guna teknik brief coaching, tapi dia tak tahu itu brief coaching. Dia kata sembang lagi saya nampak jalan sikit. Tu kita guna teknik tu. Jadi teknik ni kita boleh pakai sambil sembang dengan kawan-kawan kita. Dia bukan bentuk sembang kosong. Sembang yang kadang-kadang dia tak sedap sembang ayu. Dia nak minum apa, nak makan apa, dia nak belajar kita terus pula. Dia nak kita stay on. Saya kata saya tak ada masalah, saya review jelas setengah jam. Jadi suasana macam ni yang kita kegunaan brief coaching. Sebab tu brief coaching ni kita kena tengok pada dia orang tu. Kita kena duduk silent, nak guna silent. Dan kita guna waktu kita presupposition, kita gunakan banyak soalan-soalan yang merupakan bagi dia macam andaian dan sebagainya. Ketiga, selepas kita silent, kita bertanya dia perbezaan dia. Apa beza dia sekarang tengah kita cakap dengan dia sebelum, selepas dan sebagainya. Semua membantu dia. Ketiga, tanya dia, walau dia kata saya lah teruk lah sebagainya. Walau teruk sebenarnya pun tanya tak satu ketika. Sekarang ni walau teruk-teruk ada satu ketika you tak teruk. Memang tuan-tuan, maka you dah buka satu lorong untuk dia melihat peluang nak menambahkan lagi rezeki dia. Kalau kita buat begitu, kita mendapat pahala semua sebab sama tolong-menolong. Ataupun setengah orang dia mengajar kita, dia kata saya setakat ni yang boleh. Tapi bila kita sembang banyak, bukan setakat ni dia dapat berbagai jawapan. Jadi saya ingat, saya ucapkan ribuan terima kasih yang mana sudi datang. Mohon maaf kekurangan semua adalah dari dasar saya. Kalau tuan-tuan nak maklumat lanjut, sila tulis di sini. InsyaAllah kalau ada keperluan, insyaAllah jumpa saya malam ni. Kalau ada keperluan untuk kita sembang-sembang kurs. Dan saya harap sembang ringkas hari ini dapat memberi sikit penambahan, memberi sikit otak ilmu dari sudut pendengaran, penglihatan, pemahaman dan aplikasi knowledge yang ada pada tuan-tuan. Jadi saya nak cakap ni macam mana you use your knowledge, macam mana you use your skill to overcome the situation. Jadi saya ucapkan syabas yang dapat masuk. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.